Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن أصاني فقد أبى أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله. Yang dimuliakan Tuan Imam, seluruh ahli jawatan kuasa Surau Haji Maksum, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Syukur kita pada Allah. Sekali lagi Allah Subhanahu Wa Taala bangkitkan kita. Kita bangun dengan azam niat yang baik, ya, untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana niat yang baik inilah, maka pagi ini kita datang, ya. Allah izinkan sebab kita berniat, maka Allah beri taufik, kekuatan untuk kita hadir. Allah pilih kita, ya, dengan sebab niat kita yang baik tadi. Jadi majlis-majlis ilmu, majlis-majlis zikrullah, ya, majlis ta'lim, Nabi SAW umpamakan seperti taman-taman syurga di dunia, ya. Jadi apabila duduk di dalam taman syurga, pasti bauannya pun bauan syurga lah, ya. Pasti dapat wangiannya wangian syurga, ya. Kerana berada di taman-taman syurga. Apa maksud tujuan untuk amal ini? Amalan punya tujuan, apa saja bentuk amal yang dituntut di dalamnya ialah apa? Zikrullah, ya, mengingati Allah, ya. Baca Quran tuntutannya untuk apa? Mengingati Allah. Sembahyang untuk apa? Ingat Allah, ya. Hatta kita buat amal sedekah pun, haji, umrah, ya, duduk dalam majlis ilmu untuk apa? Ingat Allah. Tapi kalau duduk dalam majlis ilmu tak ingat Allah, jadi semua bentuk amalan tujuannya untuk tarbiyah kita, untuk islah kita, perbaiki kita supaya kita ni ingat pada Allah. Tujuan maksudnya
24 jam sentiasa ingat Allah, itu tujuan maksud. Jadi duduk dalam majlis, buat amal ibadah, itu latihan untuk bantu kita supaya setiap saat dan ketika kita ingat pada Allah. Ya. Jadi semua bentuk ketaatan perintah Allah itu tujuan utamanya ialah supaya hamba ingat pada Tuhan. Ya. Jadi walaupun kita tak duduk dalam majlis ini, kita duduk di tempat lain bersendirian tapi ingat pada Allah. Di situ tuntutan dia. Jadi ada manfaat dia. Walaupun dia tak duduk dalam majlis ilmu, dia duduk bersendirian tapi dia ingat pada Allah, itu kebaikan dia. Ya. Jadi kita usahakan kita duduk dalam majlis ilmu dalam keadaan ingat pada Allah, ya. Bertambah ingat kita pada Allah, ya. Jadi majlis ini Nabi umpamakan seperti taman-taman syurga di dunia ini. Jadi bulan depan tajuk kena tukar, ya. Wangian syurga dah habis tajuk dah. Ya, kita insya-Allah berkitab pula lah, ya. Sebab tujuan untuk belajar ni pun akhir sekali supaya Allah kurniakan kita nikmat yang berpanjangan, iaitu nikmat syurga Allah, ya. Hidup dunia penat, betul, ya. Hidup dunia penat, tiba-tiba tak masuk syurga Allah. Ya, lagi penat, ya. Dah lah penat hidup dunia, ya. Macam-macam bentuk ujian yang datang, ya, untuk menentukan, memastikan kita ni sukses, berjaya, ya. Tiba-tiba gagal, Allah, ya. Kalau penat tapi berjaya, okey lagi. Ni penat gagal, ya. Dua kali penat, ya. Jadi nak memastikan supaya hidup dunia kita ini walaupun penat tapi hasilnya Allah kurniakan kita syurga yang penuh dengan nikmat, berbaloi, ya. Berbaloi. Baik. Jadi pagi ini kita nak bincang tentang kelebihan fikir. Kelebihan fikir. Jadi orang yang berubah dalam hidup ni, dia bermula berubahnya fikir dia, ya. Orang tak berubah dalam hidup ni sebab tak ada fikir. Mula-mula sekali fikir pun tak ada. Jadi apabila bermula fikir, maka ada tindakan, ya. Ada orang jenis tak mau fikir, ya, tak mau fikir pun ada. Baik. Jadi apabila betul fikir kita, maka betullah kehidupan kita. Salah fikir kita, maka salah tersasarlah kita, ya. Sebab itu akal ni Allah SWT ciptakan, Allah beri hanya pada manusia, ya. Dalam Quran Allah sebut la'allakum tatafakkarun. Allah suruh fikir. Mulianya kita manusia berbanding dengan makhluk lain sebab kita ni Allah beri akal. Betul. Gajah tak ada akal, gajah. Otaknya lebih besar daripada kita. Tapi akal tak ada, ya. Jadi manusia ni mulia sebab Allah beri akal. Sebab itu apa perkara yang merosakkan akal ini diharamkan oleh syariat. Arak tu diharamkan sebab dia merosakkan akal kita. Betul. Apabila mabuk tu maknanya akal dah tak berfungsi. Rosak akal. Sebab tu haram. Apa benda yang merosakkan akal semuanya diharamkan oleh syarak. Sebab apa? Akal ni perlu dijaga dan dipelihara. Kenapa? Sebab apabila akal berfungsi, ketika itu hukum akan jatuh ke atas dia. Betul? Sebab itu orang gila tak jatuh hukum atas dia, orang gila. Ya? Sebab akal dah tak pakai dah, tak berfungsi.
Ah, jadi di sinilah letaknya kemuliaan mahkota manusia ni. Ya, yang menyebabkan kita ni Allah muliakan berbanding dengan makhluk lain. Sebab kita ada akal. Jadi akal ini mainkan peranan untuk menentukan kita ni berjaya ataupun gagal, syurga atau neraka, akal ni juga main peranan. Ya. Jadi dengan akal ini kita mampu berfikir dengan baik. Mana yang betul, mana yang salah. Mana yang ditegah, mana yang disuruh. Boleh nilai dengan akal. Mana yang halal, mana yang haram. Ya. Mana yang putih, mana yang hitam. Ya. Mana yang gelap, mana yang terang. Akal. Nampak? Jadi dengan akal yang sehat, yang sempurna ini, baru fikirnya betul, sehat dan sempurna. Baik, kita tengok. Kelebihan fikir ini. Jadi apabila kata guna fikir ni, manusia ni, dia apabila guna fikiran dia, sampai satu tahap, apa berlaku? Dia tak boleh tidur. Betul? Orang yang fikir, kadang tak boleh tidur. Fikir ni ada dunia, ada dua. Satu fikir dunia, satu fikir akhirat. Orang fikir dunia pun tak boleh tidur juga. Betul? Projek juta-juta, tak boleh tidur. Orang fikir akhirat pun sama juga, tak boleh tidur. Ya. Ha. Ada satu orang soleh, ya. Menangis, dia tak boleh tidur malam. Maka isterinya tegur, kenapa? Dia kata, kepanasan api neraka telah menghilangkan ngantuk saya. Ya. Mikir keadaan akhirat dia besok, adakah saya selamat ataupun tidak. Ya. Ada satu guru kita, dia kata, katanya, saya sanggup duduk kuliah 3 jam tanpa berhenti. Ya. Satu orang guru kita kata, saya sanggup duduk kuliah 3 jam tanpa berhenti. Duduk terus, tak ada bangun-bangun. Tapi saya tak sanggup duduk dalam neraka 1 saat, katanya. Okay. Duduk kuliah 3 jam sanggup, tapi 1 saat dalam neraka saya tak sanggup, katanya. Okay. Jadi fikir akhirat. Fikir sampai mengantuk hilang. Yeah. Jadi pagi ni kita fikir sama-sama supaya ngantuk kita hilang juga. Ya. Fikir. Apa yang dikatakan fikir ni? Ya. Fikir ni, kalau kita fikir benda yang betul, apa yang berlaku di dunia ni semua jadi betul. Tapi apabila manusia yang mulia ini fikirnya salah, maka semua benda dunia ni jadi salah. Ini manusia punya peranan dia, ataupun manusia punya fungsi dia. Kesan daripada fikir manusia ni, alam ni boleh berubah. Dulu Kuala Lumpur, tuan-tuan tak nampak bangunan tinggi-tinggi. Sekarang dah ada. Wujud depan mata. Sebab apa tu? Sebab ada manusia yang fikir. Betul? Kalau tak ada, tak jadi. Tapi kerana ada manusia yang memikirkan, maka bangunan kita lihat yang tinggi-tinggi telah naik. Ya. Ni surau ni, dulu mungkin tak berapa nak doyan datang sini. Tak cantik katanya. Sekarang dah, dia panggil anak Masjid Nabawi dah. Kapetnya cantik, ruangnya luas. Nampak. Sebab apa? Ada yang mikir. Betul? Sebab ada yang mikir, maka jadi nyata. Semua benda yang wujud di dunia ni, yang kita lihat depan mata kita ni, atas botol air depan ni pun, sebab ada manusia fikir, maka wujud ni. Gelas ni.
Ini kekuatan, kehebatan fikir nih. Ya. Jadi kalau 90% manusianya fikirnya dunia aja, pas satu kita tengok dunia maju, ya, pembangunan di sana sini, ya, sampai Kampung Meru ni pun nak dinaikkan bangunan juga, ya, sebab fikir ni. Baik, dia kata sini dalam kitab ni kata, menjalankan hati dengan menilik pada pekerjaan kerana menuntut akan yang baik atau yang terlebih baik. Menjalankan hati dengan menilik pada pekerjaan. Kalau ada soalan ya, dia niat dulu ke fikir dulu? Soalan ni, cuba fikir. Niat dulu ke fikir dulu? Yang betul ni. Fikir dulu ke niat dulu? Niat dulu ke fikir dulu? Cuba fikir. ah, ah, bergaduh. Pening ya? Fikir dulu ke niat dulu ni? Kalau buat fikir dulu, niat dulu pun bersalahan. Kalau buat politik bersalahan biasalah. Ya. Ya. Sebab masing-masing fikir yang baik-baik, nak yang baik-baik, maka dia pilihlah yang baik-baik, betul? Kita yang rasa baik, kita jangan salahkan orang yang pilih lain, ya. Sebab dia rasa dalam pandangan dia, fikiran dia, dia baik, jadi dia pilih yang tu, gitu, ya. Kalau ikut di sini, fikir dulu ataupun niat dulu, jawapan dia ialah dalam kitab ni bagi tahu jawapannya fikir dulu, ya, apa? Fikir dulu, ya. Ah, tuan-tuan niat nak pergi haji tu bermula dengan apa? Ya mikir dulu nak pergi haji. Oh, ustaz bagi tahu kelebihan siapa yang pergi haji, maka siapa pun tunaikan umrah pahalanya. Kita dengar pun kita mikir, iyalah, betul lah. Saya niat nak pergi dah. Gitu ya. Kan? ha. Ada yang belum pernah umrah sini? Belum pernah. Semua dah pergi umrah Hebat ini Haji Maksum ni. Jadi yang belum pergi ni niatkan pergi ya. Seumur hidup sekali ni wajib ya umrah. Haji memang dah wajib ya. Umrah ni wajib seumur hidup sekali. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Ya. Jadi kena pasang niat. Bukan haji dulu, Nabi pun bukan buat haji dulu, betul? Nabi buat umrah dulu, ya. Jadi nak haji tu tak tahu, tapi kena ada niat dah. Oh, jangan alasan tak mampu. Dia bukan ayat yang kata pergi dalam sekiranya mampu tu. Apa dia punya tafsiran mampu tu? Kita kena memampukan diri kita. Gitu. Ini tak mampu, rumahnya makin besar. Alatnya makin bertambah dalam rumah. Kata tak mampu. Jadi kita kena usaha memampukan diri kita untuk ke arah itu. Itu tuntutan kata bagi yang mampu tu. Jadi macam mana nak usahakan supaya mampu? Ngumpul duit, ya. Buat apa pinjaman ke nak pergi.
Ini semua usaha-usaha untuk memampukan diri. Itu yang dikatakan mampu bagi mereka yang mampu. Ya, usaha sampai kita mampu. Nak tunggu mampu memang tak mampu jadinya. Jadi usaha untuk mampukan diri kita maknanya melayakkan diri kita untuk menunaikan itu. Jadi kena usahakan. Ya. Jadi fikir dulu ke niat dulu ni. Fikir dulu ya. Baik. Jadi apabila fikir barulah hati ini menjalankan hati dengan fikir tadi, maka menjalankan hati dengan melihat pada pekerjaan. Dia dah apabila ada fikir, maka hati pun mula bertindak, ada niat. Jadi apabila ada niat, maka dia telik, dia tengok. Macam kita ustaz bagi tahu pergi haji, pergi umrah, dia pun pasang niat. Lepas dia pasang niat, dia cari mana travel yang okey ni. Dia telik. Dia cari yang boleh menunaikan niat dia tadi tu. Ya. Untuk menuntut akan yang baik atau yang terlebih baik. Ya. Maknanya dalam amal ni tuntutannya baik, terlebih baik. Sembahyang baik tak sembahyang? Ya baik, sembahyang ni baik. Betul. Kalau orang kata sembahyang tak baik, dia yang tak baik, bukan sembahyangnya. Jadi sembahyang tu baik. Tapi kalau sembahyangnya berjemaah itu terlebih baik. Dalam amal ni kita kena usahakan untuk terlebih baik. Apa makna terlebih baik ni? Ke arah lebih sempurna amalnya, itu terlebih baik. Ya. Masalah amal kita ni tak berapa sempurna. Ya. Jadi usahakan ke arah sempurna itu. Ya. Terlebih baik tu maknanya ke arah kesempurnaan tu. Ya. Bab dunia pun kita nak yang baik, yang terlebih baik bab dunia pun, betul. Bab akhirat ni lebih-lebih lagi patutnya. Kerana apa? Ada tuntutan dalam amal agama ni ialah apa dia? Melakukan amal dengan sesempurna mungkin. Itu tuntutan. Maknanya apabila kata beramal saja, maka yang utama dan pertama kita pun kena buat yang paling sempurna sekali, duduk atas. Gitu. Bukan apabila beramal saja kita terus letak bawah dah. Lebih kurang asal buat okey lah. Tak nak situ. Ya. Kita kena letak paling atas sekali. Yang paling sempurna apa? Ini yang saya nak buat. Yang saya nak lakukan. Yang paling sempurna. Contoh kalau solat. Apabila kata solat je, yang paling sempurna letak. Awal waktu, berjemaah, tempat diazankan, dilaungkan azan. Letak situ. Yang ni saya pilih. Gitu. Betul. Ini bab amal. Masalah hari ni, bab amal je semua letak bawah dulu. Ya. Contoh, ya. Kalau sembahyang nak duduk belakang, ya. Duduk depan ni payah sikit. Ya. Jadi, bila amal bab sembahyang, depan. Ni paling sempurna. Paling terbaik. Betul. Terlebih baik. Ambil yang tu. Ini bab amal. Tuntutannya begitu. Jadi dalam hidup kita ni hidup dunia ni dah tak lama ya. Semua dah cerita akhir zaman dah. Ya. Baki umur pun tak tahu berapa ni. Ya. Nama pun istilahnya baki. Tahu baki? Sisa, tahu sisa? Sisa tahu. Kalau nasi tu, kerak tu. Sisa tu. Ya. Itu sisa. Tinggal tu umur. Dah tak banyak dah maknanya. Jadi dalam tak banyak ni lah kita nak buat yang terlebih baik. Ya. Yang tak banyak ni, tinggal sisa ni umur ni, buat yang terlebih baik. Okey. Jadi untuk ke arah itu bermula dengan fikir tadi.
Tapi kalau fikirnya tak ada fikir nak ke arah terlebih baik, itu yang duduk gitu tak berubah. Ya. Tapi kalau ada fikir, Masya Allah pagi ini saya dapat fikir yang terlebih baik, saya akan tingkatkan amal saya untuk lebih baik, lebih baik, lebih baik. Ya. Baik, kita tengok firman Allah Ta'ala. Awalam yanzuru fi malakutis samawati wal ard. وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم. Dan tidakkah, kata dia, melihat mereka itu, siapa ni? Orang-orang kafir, kufar Mekah ni, dengan mengambil fikir pada memiliki kerajaan di dalam 7 petala langit dan bumi daripada segala yang ajaib-ajaib dan indah, barang yang di dalam keduanya, dan pada barang yang dijadikan dia Allah Ta'ala daripada suatu, dan pada keadaan hampir ajal mereka itu. Ini Allah SWT tegur orang-orang kafir Mekah ini ketika itu. Mereka tidak ambil fikir. Ya? Mereka tak fikir. Bila mereka tak fikir, mereka tak berubah. Ya? Allah ciptakan langit dan bumi ni, nampak keagungan, kehebatan Allah ni, mereka tak ambil fikir. Jadi mereka tak berubah. Nampak? Mereka tak fikir bahawa mereka akan mati nanti. Jadi mereka tak berubah. Amal mereka tak berubah. Kufur terus begitu. Sebab tak ada ambil fikir. Ya ini kata mufassirin, jika memikir mereka itu, orang-orang kafir ini, pada indah kejadian barang yang di dalam keduanya langit dan bumi ini Allah ciptakan ni. Kalau manusia fikir ni, kehebatan Allah ciptakan langit bumi ni, nescaya katanya, dapat petunjuk mereka itu. Kita yang beriman ni, kalau fikir kebesaran Allah pun dapat manfaat ya. Apa manfaatnya? Allah suruh kita fikirkan. Lihat pokok nampak apa? Pasal tu berbeza tu, lihat pokok yang sama, semua kita tengok pokok kelapa, tapi nampak lain-lain. Ya, ada orang tengok pokok kelapa nampak kebesaran Allah. Ada orang tengok pokok kelapa, ini boleh buat duit ni. Lain. Ya, dia tengok fikir kita apa. Jadi kalau fikirnya fikir akhirat, nampak pokok kelapa pun jadi akhirat, ya. Tapi kalau mikirnya dunia, nampak pokok kelapa pun nampak dunia juga. Masing-masing lain sebab fikirnya lain. Jadi tuntutan dalam syarak apabila lihat ciptaan Allah ini, pertama sekali biar nampak kehebatan yang menciptakan. Maka manfaatnya apa? Imannya bertambah. Imannya bertambah. Masya Allah, Subhanallah. Ya, nampak imannya bertambah. Ini manfaat apabila orang beriman lihat penciptaan Allah langit dan bumi ini. Bagi orang kafir, apabila mereka lihat, mereka boleh dapat hidayah petunjuk daripada Allah. Ya. Satu kita dengar banyak saintis-saintis barat, ya. Mereka mengkaji ciptaan-ciptaan Allah. Sains ni apa? Dia mengkaji ciptaan Allah, betul. Bukan sains ni mencipta sesuatu, tak. Sains bukan mencipta sesuatu, yang cipta Allah. Sains ni dia kaji Allah, apa yang Allah cipta. Betul. Bukan dia buat sesuatu, mencipta sesuatu. Bila dia mengkaji, keluarlah teori baru. Ya. Pasal tu dulu teori apa? Tuan-tuan pernah dengar teori Darwin. Nah. Apa? Teori Darwin kata kamu daripada beruk. Setuju tak ni? Keturunan beruk semua ni. Jadi apabila akhir-akhir banyak pengkaji-pengkaji lain telah menyangkal teori Darwin ni. Kata tak betul ni, kata manusia dia beruk ni.
Kalau Darwin tu kita jumpa dia, kita kata kamu beruk, marah juga dia. Ha, ya. Jadi apabila pengkaji barat mengkaji menggunakan akal dia, kita dengar ramai yang dapat hidayah, ya, sebab dia mengkaji ciptaan Allah. Sampai satu tahap dia dah tak boleh terima dah. Macam mana ni boleh macam gini? Sains dah tak boleh bagi jawapan dah. Ketika itu dia kena serah pada ada kuasa, kata dia. Ada satu kuasa. Sebab dia tak beriman lagi, dia terpaksa cakap macam itu. Ada satu kuasa yang mengawal, mengontrol dunia ni. Maksudnya dah akal dah tak boleh. Jadi ada kudrat, kuasa, iaitu Allah Ta'ala. Ya, nescaya dapat petunjuk mereka itu padanya atas hikmah Allah Ta'ala dan kamal sempurna kudratnya Allah. Allah cipta ni dengan kudrat kekuasaan Allah yang sempurna. Allah cipta alam ni. Tak ada kecacatan pun dalam ciptaan Allah. Siapa nampak cacat ciptaan Allah, akal dia tengah cacat masa tu. Ya, dia yang tak betul. Ya, tak ada. Dalam ciptaan Allah tak ada kecacatan. Semuanya sempurna. Dan jika memikir mereka itu pada keadaan hampir ajal mereka itu, saat-saat nak mati, ya, maka putuslah angan-angan cita mereka itu. Jadi kita ni sebab antara susah dan takut mati, istilah kita ni takut mati, betul? Nabi pun cakap ni, kita ni jenis takut mati. Antara sebabnya apa? Cinta dunia lah. Cinta dunia ni sebab kita takut mati. Ada satu ketika satu wanita bertemu dengan Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, tanya, "Wahai Sayyidina Aisyah," kata dia, "saya ni rindu pada akhirat ni kurang," kata dia. "Macam mana nak buat? Macam mana saya nak buat ya? Rindu saya pada akhirat ni kurang. Cinta akhirat ni kurang. Nak buat macam mana ni?" Sama macam kita lah, lebih kurang ni. Sayyidina Aisyah bagi jawapan pada wanita ni, kata dia, "Kamu hantar harta-harta kamu ni ke akhirat dulu." Ya. Sedekah, banyak sedekah, banyak tolong orang, ya. Maknanya hartanya dihantar ke akhirat. Kamu hantar dulu. Ya. Wanita tu pun dengar dan taat, dia pun buat. Tak lama kemudian dia datang jumpa Sayyidina Aisyah, beritahu, "Alhamdulillah, terima kasih. Sekarang cinta saya, rindu pada akhirat saya dah bertambah." Maknanya apa? Kita ni sebab barang di dunia banyak sangat ni, belum hantar lagi ni. Pasal tu tak boleh tinggal ni. Kalau saya pergi ni, siapa yang ni? Ya. Tapi kalau semua dah di akhirat, bismillah. Nak ke sana dah, semua dah ada sana dah. Ya. Gitu istilahnya. Ya, jadi antara yang menghalang, menyekat kita ni untuk akhirat ni ialah dunia kita ni. Ya. Jadi apabila orang memikirkan keadaan mati dia, jadi ubat dia apa? Ubat untuk hilangkan cinta dunia ni, ingat mati. Ni ubat. Ya. Banyak ingat mati ni ubat untuk kikis cinta dunia. Banyak ingat mati. Ada satu ulama kita di Malaysia, dia pergi India. Pergi India ni nak jumpa satu ulama di sana, semata-mata nak minta nasihat saja. Yang dijumpanya siapa tahu? Ni anak kepada pengarang kitab Fadail Amal ni. Yang ngarang kitab Fadail Amal ni Syekhul Hadis Maulana Zakaria Al-Kandahlawi. Al-Kandahlawi ni kalau di India sana ni keturunan satu kawasan Al-Kandah di India tu, terkenal dengan keturunan orang-orang soleh, wali-wali Allah, ulama-ulama banyak daripada keturunan Al-Kandahlawi ni, ya. Jadi anaknya ni namanya Maulana Talha Al-Kandahlawi.
Jadi satu ulama kita dari Malaysia pergi bertemu nak minta nasihat. Apa dia nasihat? Maulana Talhani nasihatnya apa? Satu je. Banyak ingat mati. Itu je. Datang jauh-jauh ni. Kok itu aja? Iya, itu aja. Apa? Banyak ingat mati. Oi, ini nasihat paling padu. Ya. Jadi kalau orang minta nasihat kita, jangan banyak-banyak nasihat, ingat mati. Jangan cakap, pertama buat amal ni, kedua amal ni, ketiga, semua dia tak buat nanti. Tapi kalau cakap dia, banyak ingat mati, semua amal tu dia buat nanti. Betul? Ha. Jadi kita kurang ingat mati ni menyebabkan amal kita ni tak meningkat. Tapi kalau ingat mati banyak, wah amalnya meningkat ni, nak mati dah ni. Ya? Di amalnya ditingkatkan, amalnya diperbaiki. Sebab ingat mati ni, tak lama dah ni. Amalnya lagi baik dan bagus, nampak? Jadi dengan mengingati ajal kita ni, maka putuslah angan-angan cita mereka itu pada dunia ni. Nescaya bersegera mereka itu kepada beriman dan amal soleh. Sama macam kita juga. Kita yang dah beriman pun apabila kurang ingat mati, maka kita tak bersegera pada iman dan amal soleh. Tapi apabila kita ingat mati banyak, maka kita ke arah perbaiki iman dan amal soleh kita. Ya. Baik. Dan riwayat daripada Abi Sulaiman, sabda Nabi SAW, at-tafakkuru fil akhirah yurisul hikmah wa yuhyil qalb. Berfikir pada akhirat itu mempusakai akan hikmah. Orang banyak fikir akhirat ni, Allah bagi dia hikmah. Dan menghidupkan hati, wa yuhyil qalb. Jadi hati kita ni mati, antara sebabnya ialah fikir kita mati. Yang dikatakan fikir mati ni apa? Fikir tak maju. Siapa orang yang fikir tak maju? Orang yang tak ada fikir akhirat ni kita panggil orang yang tak maju. Betul tak? Hari ni kita kata orang maju ni apa? Fikirnya ke depan, betul? Ni berada 20-22, fikirnya dah 20-30, betul? Pasal tu dah ada misi visi. SDG, tahu SDG? 20-30 ni dunia nak mencapai SDG. Tahu SDG? Orang moden. SDG. Sustainable Development Goal dia panggil. Dunia ni ke arah itu. Ke arah eco. Zero carbon. Jadi ke arah 20-30 ni, apa yang berbentuk eco semuanya dapat perhatian. Ke arah tidak ada straw, tak ada plastik. Itu semua ke arah eco. Nampak? Dia nak apa? Sustainablekan dunia ni. Ini pun propaganda juga. Tahu propaganda apa? Dulu yang cipta plastik dia juga. Yang nak rosakkan bumi ni dengan mencipta plastik. Guna apa plastik dicipta, dengan bahan apa? Buat plastik pakai apa? Kemudian hujung nanti 20-30 dia orang yang sama nak jadi hero, selamatkan dunia. Tengok dia punya permainan dia. Dia yang buat rosak, hujung dia nak jadi hero. Biar dunia nampak, wah, dia lah penyelamat dunia. Nampak? Ada permainan dunia. Jadi kita orang beriman duduk sekali di dalam tu, kena niat dakwah, tunjukkan akhlak yang baik, kena ambil tahu juga, tahu dia punya strategi, orang-orang yang tak beriman. Jadi apabila kita fikir akhirat, jadi nak cerita fikir maju ni.
Orang beriman ni, orang Islam ni, dia ni lebih maju ke hadapan. Kenapa? Duduk dunia, fikirnya dah akhirat dah. Wah, bukan 20-30 lagi dah. Masih dalam dunia, fikirnya dah sampai kubur dah. Fikir di mahsyar, mizan, sirat, dah ke situ dah. Ini kata maju. Betul? Pasal tu orang macam gini dia panggil apa? Bijaksana. Apa? Dia tak panggil bijak sini. Betul? Bijaksana tu akhirat. Bahasa pun betul bijaksana. Dia tak panggil bijak sini. Sini ni dunia. Ya? Jadi tuan-tuan nak jadi bijaksana ke bijak sini? Jadi kalau nak jadi bijaksana, fikirnya dah ke sana dah. Ya? Dalam kubur dah. Fikir mahsyar kita macam mana, mizan besok macam mana, di tirian sirat besok selamat tak? Ni fikirnya, ni fikir orang maju. Betul? Setuju tak ni? Macam tak setuju je. Tak setuju pun kena setuju ni. Inilah kita kena maju ke hadapan, ya. Fikirnya kena maju, ya. 20-30 tak maju lagi tu. Sebab masih dalam dunia lagi ni. Tak masuk dalam alam satu lagi ni. Kita dah masuk dah. Jadi kena sentiasa maju, maknanya kena sustainkan kita punya fikir kita ni biar sentiasa ke arah fikir yang maju ni, iaitu fikir akhirat. Jangan hilang fikir ke arah kemajuan ni. Ya, jangan sampai hilang fikir akhirat kita. Maksudnya fikir kubur kita, mahsyar, mizan kita, sirat kita. Ini fikir yang maju. Ya. Betulkan fikir ya. Ni balik kena bagi tahu ni anak isteri kita ni, ya. Kamu ni fikir jangan kolot. Ya, kita orang beriman fikirnya maju ke hadapan. Ya. Kenapa fikir kolot? Fikir dunia ni masih kolot fikirnya ni, ya, tak maju lagi ya. Kena fikir sampai akhirat. Selamat tak? Ya. Wat tafakkuru fid dunya, kata dia, hijabun anil akhirah. Dan berfikir pada dunia itu pada dinding atas akhirat. Hijab, penghalang, penghadang. Fikir dunia ni menyebabkan kita terhalang, terhadang, ada tembok untuk akhirat. Nabi kata, ya. Kalau fikir akhirat tadi mempusakai hikmah dan menghidupkan hati, ya. Ketahui olehmu bahawasanya bagi tiap-tiap sesuatu itu penyakit. Hikmah ni apa? Ilmu hikmah ni benda yang dunia ni dia nampak akhirat tau. Ya. Hikmah di sebalik tu. Tu kata hikmah ni. Ya, di sebalik. Maksudnya walaupun dunia tapi dia nampak akhirat. Ada orang dunia dia nampak dunia je. Tapi dia dunia dia nampak akhirat. Hikmah di sebalik dunia tu. Hikmah di sebalik musibah, hikmah di sebalik nikmat. Itu panggil hikmah. Ya. Jadi orang yang banyak fikir akhirat ni Allah buka tu hikmah-hikmah tu dia nampak. Tapi kalau fikir kita ni fikirnya tidak ke arah akhirat, tak nampak hikmah-hikmah tu. Musibah punya hikmah tak nampak, nikmat punya hikmah tak nampak. Allah bagi kita lapar, kita tak nampak apa hikmah dia. Allah bagi kenyang pun tak nampak hikmahnya. Tapi apabila banyak fikir akhirat, maka Allah buka ni, nampak hikmah-hikmah di sebalik apa yang Allah datangkan pada kita di dunia ni. Ya. Jadi dia kata ni apa? Tiap-tiap suatu itu penyakit. Dan bagi tiap-tiap penyakit tu ada ubat dia. Dan bahawasanya penyakit hati itu apa? Lalai, lupa, tak ingat. Ya. Maksudnya lalai pada Allah, lalai pada perintah Allah, tak ingat Allah. Ini penyakit hati. Maka ubatnya apa? Kata dia setiap penyakit ada ubat. Ini ubat lalai ni apa? Fikir, kata dia. Ubatnya bermula bagi pilnya fikir dulu.
Ya, lalai, lupa Allah. Lepas tu ada majlis fikir, suruh fikir. Ini ubat pertama, bagi fikir dulu. Sampai bila kau nak jadi macam gini ya, agak-agak mati ke tak ni? Oh mati, bagi fikir. Agak-agak macam mana kalau mati nanti, selamat ke tak ni? Bagi fikir, nampak? Oh, dalam kubur nanti macam mana kita ni? Bagi fikir. Biar dia mikir, ya Allah. Nampak? Ini ubat. Hatinya lalai, sebelum ni lalai, tak ingat apa, tak fikir akhirat pun, kubur pun tak fikir, kita bagi fikir. Kita semua ni mati. Baru dia mikir, oh mati je. Ingatkan tak mati. Sebab dunianya dah tebal. Ya. Kerana fikir itu menerangkan mata hati. Dengan fikir tu menerangkan mata hati. Dengan fikir tadi dilihat akan kebajikan. Apabila mata hati ni dah terbuka, ya, dengan fikir tadi, maka hatinya jadi terbuka. Maka dengan itu barulah dilihat akan kebajikan dan kejahatan. Oh, baru nampak. Ya. Dan yang mana manfaat dan yang mana mudarat nampak. Dan tiap-tiap hati yang tiada fikir padanya, kalau hati ni tak ada fikir, maknanya bermula tadi fikir ni, maka hati pun tak terbuka, maknanya apa jadi? Iaitu, kata dia, rumah syaitan. Hati ini macam rumah. Apabila dalamnya lalai, tidak ingat pada Allah, ya, tak terbuka hatinya, maka di situ jadi sarang, ya, tempat syaitan. Ini bahayanya. Tengok dia, kata dia. Dan bahawasanya, sikit lagi, lalai itu pedang syaitan, kata dia. Macam mana kata pedang syaitan lalai ni? Maka sangat seksa bagi barang siapa yang jatuh atasnya. Siapa yang dah terkena pedang syaitan ni, seksa dia hidup. Ya. Maka takut olehmu daripada lalai. Jadi masalah manusia hari ini ialah masalah lupa. Lupa akhirat, lupa dia mati, lupa pada Allah. Ini masalah. Satu dunia ni masalah yang sama. Ya. Manusia apa? Lalai. Sebab hari ni punya dunia, semua yang disediakan ialah tujuan untuk melalaikan. Betul? Semua hiburan, semua apa bentuk yang dibuat ni untuk melalaikan manusia. Itu. Kemewahan diberi. Kalau tuan-tuan tengok negara-negara Arab lagi. Mereka diberi kemewahan supaya mereka lupa. Mereka lupa. Mereka hidup dalam kemewahan, tenggelam dalam kemewahan sampai tak ingat mati dah. Ni. Kalau kita dibagi macam gitu pun mungkin lupa juga kita, tenggelam juga kita. Ya. Nampak? Kena syukur banyak. Ya, negara kita ni tak diuji seperti negara Arab. Ya. Mereka dah tenggelam. Ya. Lemas. Ya. Jadi lalai. Tak ingat, lupa akhirat. Ya. Mereka sedang berada di pada pedang syaitan ni. Hakikatnya mereka sangat terseksa sebenarnya. Sebab dah terjatuh di atasnya pedang syaitan ni. Bila-bila je sab. Ya. Kerana bahawasanya jadi daripada lalai itu, dengan sebab lalai itu akan berlaku ni 9 perkara ni. Ya. Yang kita akan dapat lihat. Ya. Jadi 9 perkara ni insya-Allah kita akan sambung. Ya. Jadi 9 perkara ni kita mudah nampak ni, negara-negara yang maju ni kita akan dapat lihat 9 perkara ni. Dan tak terlepas juga di Malaysia kita pun, ya. 9 perkara ni yang menyebabkan manusia lalai ni. Ya. Semoga kita doa minta Allah SWT pelihara kita, jauhkan kita, hindar kita daripada perkara-perkara yang menyebabkan kita lalai, lupa pada Allah SWT, sehingga kita terlupa membuat persiapan akhirat kita. Ya. Jadi kita sama-sama minta supaya Allah SWT beri taufik pada kita, ya, apa yang kita muzakarahkan pagi ini.
dapat kita ambil iktibar, kita amalkan dan sampaikan insya-Allah. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا طيبا ونعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعاء لا يسمع برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. سبحان الله وبحمده. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.